Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian. Baik, kita telah diberi taklimat berkaitan dengan dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Baik, di sini saya akan kongsi kepada tuan-tuan bagaimana yang dikatakan dokumen penjajaran kurikulum, iaitu saya akan mengambil contoh sisipan, di mana untuk sisipan ini saya mengambil contoh untuk mata pelajaran prinsip perakaunan untuk tingkatan 5 dan kita akan sisipkan isi pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 4 yang terkesan. Dan selepas ini saya akan kongsikan bagaimana kita akan menggunakan CIDS untuk merancang RPH. Baik, kita lihat dokumen penjajaran kurikulum tingkatan 5 sisipan ini yang dibekalkan oleh BPK. Baik, saya pergi secara umum ni dulu. Baik, ini adalah dokumen penjajaran 2.0 untuk mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5 tetapi sisipan tingkatan 4. Bermaksud kita akan sisipkan isi kandungan tingkatan 4 yang terkesan sewaktu tahun 2020 ke dalam tingkatan 5 ini. Baik, kalau kita lihat di sini, pada permulaan dokumen ini, kita lihat ada S8.0. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya untuk mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5, kita akan bermula dengan modul 10. Tetapi di sini diberikan cadangan sisipan untuk tingkatan 4, untuk isi kandungan yang terkesan sewaktu tahun 2020. Baik, kalau kita lihat di sini dicadangkan sisipan 8.0, iaitu modul tingkatan 4, modul 8, dan juga modul 9 di sini. Modul 9 di sini. Itu barulah masuk modul 10, iaitu modul untuk tingkatan 5. Baik, dalam dokumen penjajaran ini, kalau kita lihat, dia ada kandungan asas dan kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Jadi yang di sinilah saya akan terangkan sedikit apa itu kandungan asas dan kandungan tambahan supaya tuan-tuan dapat menggunakan kreativiti ataupun menggunakan kebijaksanaan tuan-tuan untuk merancang RPH. Baik, kita lihat apa yang dikatakan kandungan asas tambahan itu. Baik, dalam penjajaran kurikulum 2.0 yang telah diberikan taklimat itu, kalau kita lihat kandungan asas itu adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai oleh murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi kalau kita lihat kandungan tambahan itu hanyalah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kandungan asas. Jadi sebenarnya kandungan asas ini adalah satu pengetahuan kemahiran ataupun nilai asas yang pelajar sebenarnya dia kena kuasai. Kalau dia tak boleh ataupun dia tak memahami bahagian ini, jadi dia tidak boleh meneruskan pembelajaran pada yang seterusnya. Sementara kandungan tambahan ini hanyalah sokongan dia ataupun dia hanyalah pengetahuan atau kemahiran nilai yang menyokong saja kandungan asas tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, dilaksanakan mengikut kaedah lain dengan bimbingan guru atau secara kendiri. Bermaksud pelajar tu boleh belajar dengan sendiri sebab ini hanyalah untuk menyokong saja kandungan asas, tetapi kandungan asas ni memang perlu ajar. Kalau pelajar tak tahu ataupun tak dapat kemahiran ini, memang pelajar tidak boleh belajar ataupun tidak boleh meneruskan isi pelajaran yang seterusnya. Saya bagi contoh untuk prinsip perakaunan. Contohnya untuk saya bagi contoh untuk susut nilai, contoh dia. Kalau kita tengok ini adalah topik ataupun ini bahagian pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan bilikan tunggal. Jadi kalau pelajar kita lihat kandungan asas dia, susut nilai dan susut nilai dikumpul, dia menghitung susut nilai, merekod semua ni, dia merekod dan dia menghitung, dia mesti kira benda tu. Kalaulah pelajar-pelajar ini dia tak belajar ataupun dia tak faham, dia tak dapat kemahiran tentang menghitung atau merekod susut nilai ni, memang pelajar-pelajar tu dia tidak boleh menyediakan penyata kewangan ni. Memang tak boleh. Sebab itulah ini dipanggil kandungan asas. Kandungan asas iaitu pelajar-pelajar mesti tahu, mesti boleh kira. Sementara kalau kita lihat kandungan tambahan ni, dia hanyalah menyatakan maksud. Jadi maksud kalau kita nak buat penyata ataupun kita nak sediakan penyata kewangan,
Pendidikan tunggal tak perlu. Kita tak ada, dia tak tanya di situ pun maksud atau terangkan sebab berlaku atau nak senaraikan kaedah, tak perlu di situ. Jadi di sinilah yang dikatakan kandungan tambahan. Dia lebih kepada maksud ataupun sebab-sebab ataupun kaedah yang digunakan. Sementara kandungan asas ini ialah satu isi kandungan ataupun kemahiran yang mesti pelajar faham. Dia mesti belajar. Kalau dia tak tahu nak hitung, nak kira susut nilai dan dia tak reti nak rekod, tak boleh merekod susut nilai tu ataupun susut nilai terkumpul tu, memang dia tak boleh nak sediakan penyata kewangan tadi. Jadi itulah yang dikatakan kandungan asas dan kandungan tambahan. Yang ini saya bagi contoh untuk prinsip perekonomian saja. Ya, jadi di sini tuan-tuan bolehlah merujuk kepada dokumen penjajaran kurikulum yang telah dikeluarkan oleh BPK untuk mata pelajaran tuan-tuan masing-masing. Jadi begitulah sedikit penerangan tentang apa yang dikatakan dokumen penjajaran tersebut. Baik, seterusnya kita akan buat ataupun bagaimana kita nak buat CIDS atau kita merancang RPH menggunakan CIDS dengan memasukkan sisipan ini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita menyediakan RPH menggunakan CIDS macam biasa. Kita pergi ke website, kita pergi ke hasil model dan kita masukkan kata laluan. Dan selepas kita login, kita pergi ke bahagian ini. Kemudian kita pergi ke record, kita cipta record baru. Contoh untuk nama record di sini saya tulis akaun minggu yang pertama, minggu 1. Kelas itu ialah sekolah menengah sebab tingkatan 5 tingkatan 5 sekolah menengah. Dan saya pilih tahun yang semasa mengajar itu ialah tingkatan 5. Dan kategori subjek ialah teknik vocational dan subjek adalah prinsip perakaunan. Dan selepas itu kita cipta record, kita buat record satu. Baik, di sini tarikh dia ialah minggu depan 18 hingga 22, minggu yang pertama. Okey. Dan seterusnya di bahagian pemberitahuan ini saya tulis RPH untuk sisipan. Jadi tuan-tuan, cikgu-cikgu bolehlah tulis apa saja yang nota yang berkaitan untuk cikgu. Baik, kemudian kita simpan. Okey, baik, di sini kita akan pergi terus ke bahagian ataupun kita klik di cipta pembelajaran modular. Di sini kita akan sisipkan yang isi pelajaran ataupun SK yang tingkatan 4 ke tingkatan 5. Jadi kita pergi ke sini, kategori kelas menengah dan aras kelas kita ambil kelas yang kita nak sisipkan itu iaitu tingkatan 4 yang tahun lepas punya, dan kategori subjek ialah teknik vocational dan subjek adalah prinsip perakaunan. Okey, dan kita klik di sini add modular. Kita klik di sini dan dia akan ada satu bahagian di keluar sini. Dan di sini kita tentukan bidang pembelajaran untuk yang tingkatan 4 yang kita nak sisipkan itu. Contoh di sini saya ambil 8.0 pelarasan. SK saya nak ambil yang tadi susut nilai dan susut nilai terkumpul. Dan SP standard pelajaran saya nak menghitung saja, menghitung dan merekod. Dan untuk yang menyata menerangkan ni saya gunakan kaedah lain. Dan di sini merekod dan saya tambah merekod senilai dalam ontologi. Okey, saya ambil standard pelajaran yang tertentu saja dan standard prestasi objektif pembelajaran tuan-tuan cikgu-cikgu boleh tambahlah. Jadi di sini kita simpan. Dan seterusnya kita pergilah ke aspek seterusnya. Kita nak isi kesediaan pelajar, nilai-nilai murni, nak isi bahagian media. Kita teruskan. Saya tunjuk seterusnya saja.
Baik, di sini kita dah siap dan kita akan melangkah satu step atau melangkah ke sunting MIW cipta ini. Okey, kita klik ke sunting MIW untuk ni mingguan dan kita nak cipta RPH, kita klik. Di sini kita tentukan kelas kita. Contoh di sini saya buat 5 durian. Okey, untuk yang hari pertama itu saya nak ajar nilai terkumpul, menghitung dan merekod ini saya tak ajar lagi. Okey, kemudian dah siap situ, saya akan cipta RPH kita klik saja cipta RPH. Dan di sini kita lihat tarikh bila. Jadi hari pertama itu hari Rabu saya nak ajar. Okey, masa kita isikan masa. Okey, 2 waktu. Dan di sini dia keluar yang kita klik tadi. Hanya saya nak ajar 8.4.4 dan 8.4.5. Dan macam biasa kita isikan set induksi, langkah 1, langkah 2 dan seterusnya penutup. Jadi dah siaplah kita punya RPH yang menggunakan sisipan. Tuan-tuan puan-puan bolehlah menggunakan CIDS dengan menggunakan sisipan. Baik, itu saja program saya. Sekian, terima kasih.